Hai, salam sejahtera. Apa khabar? So, kita nak bercakap pasal konsep yang dinamakan sebagai always respect bigger time frame. Sebelum tu pastikan klik like dan juga subscribe serta share pada kawan-kawan anda jika mereka ingin belajar dalam forex trading dan juga komoditi emas dan perak khususnya. Okay, so konsep always respect bigger time frame ni satu perkara yang simple tetapi sangat-sangat penting kalau anda yang masih lagi tidak konsisten ataupun anda lagi yang memang masih mencari-cari arah. Dan punca dia lah kerana tidak respect bigger time frame. Dalam konteks ini kita akan fokus kepada yang dinamakan sebagai iaitu konsep penggunaan entry zone ataupun penggunaan CDS candlestick dominant setup pada weekly dan juga monthly khususnya. Okey, sekarang ni saya akan terus bawa kepada tab dan saya akan bagi contoh penggunaan dekat sini. Okey. Jadi kalau kita boleh tengok mana-mana pair pun tak ada masalah. NZD, USD ataupun apa-apa. Ini contoh yang saya buat sebelum ni. Jadi saya akan buang semua apa yang patut dulu di sini. Alright. So jadi kalau anda lihat satu perkara yang saya kata always respect bigger time frame ialah sentiasa hormat. Kalau anda lihat satu contoh di mana you melihat itu H4 sudah sampai zone di bawah. Kalau kita lihat di sini, kalau kita perhatikan iaitu H4 sudah sampai di zone di bawah. Kan ini sebagai contoh. Okey, anda boleh lihat dah sampai zone bawah. Tetapi kenapa price kan terus naik ke atas? Mungkin itu satu perkara yang perlu kita lihat. Ini biasanya berlaku kerana kita tidak lakukan respect bigger time frame. Nampak price terus naik ke atas. Ini sebagai contoh. Dia boleh berlaku pada mana-mana pair. Jadi dalam kes ni, kalau anda perasan, apa yang saya nak kongsikan ialah memahami konsep always respect bigger time frame ni. Kerana kalau anda perhatikan di weekly sudah sampai zone apa ni? Kan, zone buy pada MA mirror. Kan, MA mirror tu maksudnya MA berlawanan di antara kedua dia. Kan, jadi itu yang saya kata mesti always respect bigger time frame. Perhatikan zone di sini. Okay, saya masukkan balik. Sekejap. Ambil masa sikit. Alright. Triangle. Okay, jadi kita ambil di bahagian sini. Kan kecil kan. Jadi katakanlah inilah zone untuk sideway. Kan, sideway ni dalam konsep mirror tu saya tekan kemudian. Jadi maksudnya apa saya tekankan ialah iaitu kalau anda nak trade sebagai contoh let's say lah saya ambil gold lah. Saya ambil gold ataupun saya ambil sebarang ya. Okay, lihat kan, ini gold dah sampai di area weekly sebagai contoh. Anda boleh lihat dengan jelas iaitu di bahagian weekly ni kan sudah sampai di zone tertentu. Kalau konteks lain mungkin saya boleh tunjukkan dari segi sini. Okey, untuk mudahkan kita punya lihat strategi dia. Perhatikan sudah sampai di range sini. Kan? Jadi range sini adalah range weekly. Ini weekly. Jadi maksudnya you kena tunggu price ni, price yang garis hitam ni sampai di zone sini baru kita sell ataupun buy. Ini konsep asas tetapi sangat penting kerana dia akan bantu you dari segi trading. Kita tengok dekat di daily khususnya. Kan daily sudah sampai zone sell. Jadi kalau you dah sell di sini tak ada masalah. Kan? Tetapi kena ingat adalah paling minimal lah gunakan daily, weekly dan juga monthly. Kalau gunakan monthly memang itu yang paling terbaik lah. Okay, so jadi saya nak you tengok dan juga you perhatikan konsep ni. Kan? Jadi kalau you nak trading yang lebih baik, fokus kepada always respect bigger time frame. Salah satu mantra dalam route to FTT. Kan gunakan daily, weekly dan juga monthly. Okey, saya buat kesimpulan sekarang menggunakan pad. Kan? Ni saya dah pernah tulis sebelum ni, jadi saya akan masukkan lagi sekali untuk you perhatikan. Nombor satu ialah trading. Kan trading, kalau you trading, gunakan kan konsep apa yang kita namakan ialah always respect bigger time frame. Ni dia. So always respect bigger kan time frame. Bigger time frame. Kena hormat orang tua. Ni sangat penting Okay, time frame. Okay, always respect bigger time frame. Jadi maksudnya macam mana? Maksudnya lah pastikan gunakan apa? Iaitu gunakan time frame minima. Okay, daily kan, weekly dan juga monthly. Jadi yang paling baik ini zone-zone dia. Boleh tak guna H4? Boleh H4. Tapi you kena expect lah dia boleh mencari zone pada ni daily balik. Pembetulan adalah pada weekly, pada monthly. Jadi sebab tu saya sangat sarankan salah satu student saya yang sangat bagus kan, Faisal Buyung, lah gunakan weekly dan monthly. Dia tak guna daily dengan H4. Terus tak guna. Kan? Kalau Dani intraday risk juga digunakan H4 dengan daily. Dan ini juga boleh mulakan dengan scalping dengan syarat ialah mesti sampai zone dia. Kan scalping boleh digunakan. Okay, tapi dengan syarat sampai zone dia. Saya tulis scalping elok-elok. Okay, scalping.
Jadi maksudnya kita boleh gunakan contoh M5, M15 boleh, tetapi mesti syarat bermula dengan H4. Mesti ada support. Support apa? Support yang saya katakan tadi iaitu ada yang ni. Kan sekurang-kurangnya ada zone purple ataupun satu lagi sekurang-kurangnya ada zone iaitu pink sebagai contoh. Kan? Jadi ni tempat dia. Jadi pastikan yang ni semua berada di apa? Ni. Semua konteks yang dekat sini yang kita dah tuliskan tadi iaitu memahami mesti ada kandungan dia dekat sini. Kan? Baru you cari entry ataupun buy, terutamanya zone di daily, weekly H4 dia biasanya ada sideway macam ni. Ini dia punya konsep MA mirror lah, saya akan pergi kemudian. Okay, so ini tip ringkas tetapi dia sangat penting. Jadi kalau you nak trading, nak konsisten adalah pastikan always respect bigger time frame, daily, weekly dan juga monthly. Okay, tak kira apa pair, kan tak kira apa tu komoditi, kan. Ini konsep yang mudah tetapi ramai orang malas nak tunggu. Macam biasa, mungkin benda yang malas tu ialah benda yang mungkin boleh bantu kita jadi profitable. Lambat coach, itu masalah dia. Sebenarnya ialah tunggu zone tertentu untuk memperkuatkan entry anda. Jumpa lagi dalam video seterusnya. Jangan lupa klik like, subscribe dan juga share video ni dan komen di bawah ni. Ada sebarang soalan, saya akan buat masa ke masa untuk jawab soalan anda. Jumpa lagi.